Hai, salam sejahtera. Saya Felix Analangga, nombor matrik 275244. Okey, saya diberi tugasan untuk menghasilkan satu video dengan tajuk Pembinaan Negara Bangsa Melalui Perspektif Malaysia. Apa yang kita faham tentang tajuk ini? Okey, mari kita kupas. Kunci adalah mengurus pembentukan negara bangsa, penentuan kedudukan indigeniti atau anak watan sebagai alat mengikat ahli penduduk di negara itu yang mesti diterima dan diperakui. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum. Usaha untuk menyatu padukan kaum mesti melalui proses pembinaan negara bangsa. Proses ini bertujuan menyedarkan warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mampu membangunkan sebuah negara yang maju. Oleh itu, pembinaan bangsa adalah usaha bersama seluruh rakyat Malaysia bagi meletakkan bangsa dan negaranya setara dengan bangsa dan negara lain. Namun, Malaysia tidak perlu meniru negara lain. Sebaliknya, menjadi sebuah negara yang membangun dalam acuan sendiri. Malaysia tidak boleh dibangunkan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi ia mesti dan seharusnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya sepanjang semua dimensi dari sudut ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan budaya. Okey. Kita mesti membangun sepenuhnya dari sudut perpaduan, solidariti nasional dan kesinambungan sosial. Dari aspek ekonomi kita, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem dan kerajaan, kualiti hidup, nilai sosial dan kerohanian, juga pemupukan rasa bangga, jati diri, patriotisme dan yakin akan negara. Namun, konflik 13 Mei 1969 meyakinkan pembangunan tanpa mengurus ketidaksamarataan, kemunduran, kemiskinan dan kepeminggiran mengikut etnik dan wilayah akan menggugat kestabilan politik dan pembangunan negara. Okey, pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru atau DEB dari tahun 1970 sehingga 1990 mengubah struktur masyarakat mengikut etnik dan ekonomi di atas alas baru, di mana kelas menengah terdiri daripada pelbagai etnik terbina, jurang sosial ekonomi dikurangkan. Malaysia terus alami proses pembangunan mampan sehingga transformasi masyarakat ke arah taraf hidup tinggi dan moden tersebar di setiap pelosok negara. Pada alas baru ini, pola perhubungan etnik di Malaysia dalam kalangan etnik Melayu, Kadazan, Dusun, Iban, Bidayuh, Melanau, Murut, Cina, India, Siam dan Portugis serta lain-lain mengubah dan faktor etnik tidak semestinya menjadi pemisah di antara individu, pelbagai bangsa, bahasa, agama dan etnik. Oleh itu, cabaran berat yang terbentang di hadapan untuk visi bangsa Malaysia direalisasikan ialah dengan menjadi perantara identiti, membina ciri dan identiti politik yang penting. Ini sudah tentu menuntut satu tindakan yang baik, memandangkan kerumitan perdebatan ideologi mengenai pembentukan bangsa dan identiti nasional di antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera masih berlaku dan panas sejuknya yang bermusim. Soalnya, sampai bila dan apakah tiba waktunya isu ini harus ditamatkan untuk selama-lamanya? Sebelum saya mengakhiri video tugasan ini, di sini dengan rasa bangganya saya ingin mengucapkan salam kemerdekaan negara Malaysia. Digahayu Malaysiaku, Malaysia prihatin. Terima kasih.